Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam pengajian hadis 40 berdasarkan kepada kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu, wa nafa'na bi ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qiraatih. Bersempatan dengan kita berada di awal ataupun di hari-hari tasyrik ni, jadi saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semua. Jadi kita sambung tentang riwayat hidup Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang daripada perawi yang dinyatakan oleh Imam Nawawi di awal kitabnya. Jadi kita sambung beberapa sudut kefahaman cari hidup Sayyidina Abu Hurairah daripada sudut pujian dan bersyukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diriwayatkan satu ketika Sayyidina Abu Hurairah salat menjadi imam kepada jemaahnya. Kemudian setelah Sayyidina Abu Hurairah memberi salam, dia mengangkat suaranya lalu berkata, Alhamdulillahillazi ja'ala ad-dina qiwaman wa ja'ala Aba Hurairata imaman ba'da an kana ajiran libnati ghazwan ala shiba'i batnihi wa hamulati rijlih fazawwajaniha Allah fahiya imra'ati. Jadi Sayyidina Abu Hurairah dia ingin mengajarkan kepada kita sebagaimana yang telah dirangkakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Ghazali apabila dia menulis kitab Minhaj Abidin, perjalanan ahli-ahli ibadat, maka Imam Ghazali membahagikan 7 rintangan perjalanan tersebut. Dan rintangan yang terakhir ialah Aqabatul Hamdi wa Syukri, rintangan untuk memuji dan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang sedang dilakukan ataupun usaha dipraktikkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Maksudnya dia tadi setelah dia berjaya melintas ke 6 rintangan sebelumnya, maka sekarang dia sedang dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang jadi kita cuba mengkaji apakah perkara yang menjadi sebab kepada pujian tersebut. Jadi pertama sekali Sayyidina Abu Hurairah mengatakan Alhamdulillahillazi ja'ala ad-dina qiwaman. Kepujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan agama Islam sebagai perkara yang mengekalkan roh dan jasadku. Ini satu perkara yang perlu kita fikirkan. Bagaimanakah sahabat radhiyallahu anhum mereka melihat agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Maksudnya dia mengatakan ad-din qiwab. Maksudnya agama tadi ialah qiwaman. Maksudnya yang mengekalkan jasadnya, warruh, dan yang menghidupkan rohnya. Bagaimanakah mengekalkan jasad tadi? Maksudnya agama memelihara sesama manusia agar tidak berbunuhan sesama sendiri. Agama tadi memelihara, mengajarkan manusia amalan-amalan untuk menjaga kesihatan seperti puasa dan seumpamanya. Dan dalam masa yang sama juga, agama itu juga qiwaman, menghidupkan roh seseorang. Jadi itulah nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW, iaitu agama itu sendiri.
Cuma kita kena renung diri kita, adakah agama tadi telah menghidupkan jasad kita dengan memeliharanya daripada kerosakan, api neraka, dan adakah agama tadi telah berjaya menghidupkan rohani kita agar dapat mengingati Allah dan mengenal Allah. Jadi itu pertama sekali yang dilihat oleh Sayyidina Abu Hurairah. Dia berkata, kepujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan agama tersebut sebagai perkara yang mengekalkan jasmani dan rohaniku. Kemudian dia berkata, wa ja'ala Abu Hurairah imaman. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dirinya, iaitu Abu Hurairah, imaman sebagai imam. Dan ini dia merujuk kepada satu nikmat yang amat agung, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berkata, wa ja'alna lil muttaqina imama. Maksud Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Salah satu doa yang kita dituntut membaca ni ialah doa supaya Allah Ta'ala menjadikan anak dan isteri kita sebagai penyejuk mata kita dan menjadikan kita tadi imam kepada mereka yang bertakwa. Jadi Sayyidina Abu Hurairah dia berkata, Allah Ta'ala telah menjadikan daku sebagai imam. Maknanya Sayyidina Abu Hurairah nak memberitahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan ketakwaan kepada isterinya dan kepada anak-anaknya. Disebabkan isteri dan anak-anaknya bertakwa, maka barulah dia tadi boleh menjadi imam kepada mereka. Kerana hanya orang bertakwa saja yang akan menerima imam. Adapun orang yang tidak bertakwa, maka imamnya ialah nafsu, kan, maka imamnya ialah syaitan, kan, maka imamnya ialah iblis. Jadi Sayyidina Abu Hurairah dia amat bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala pertama sekali memelihara dirinya dan memelihara ahli keluarganya dengan menjadikan mereka manusia yang bertakwa dan menjadikan dia imam kepada mereka. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah berkata juga, ba'da an kana ajiran. Jadi Sayyidina Abu Hurairah berkata, dia dulu, setelah sekarang dia menjadi imam, kan? Maksudnya manusia datang belajar daripadanya, mengambil hadis daripadanya. Ba'da an kana ajiran, padahal satu masa dahulu Sayyidina Abu Hurairah ni dia ialah seorang pekerja kepada anak perempuan Ghazwan. Bekerja, kan, mengambil upah untuk sekadar kenyang perutnya dan sekadar kakinya dapat menanggung jasadnya sendiri. Dan itu ialah pekerjaan Sayyidina Abu Hurairah semasa dia tadi berada dengan Nabi SAW di hayat baginda SAW. Fazawwajani Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia sebagai isteriku, menikahkan daku dengan perempuan tersebut. Fahiya mraati, maka dia sekarang ialah isteriku. Jadi di sini Sayyidina Abu Hurairah dia nak ajarkan kepada kita bahawa dia bersama-sama dengan Nabi SAW ialah semata-mata kerana ilmu. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka datang duduk bersama Nabi, bersahabat dengan Nabi, bukan kerana nak mendapatkan harta, bukan kerana inginkan sesuatu habuan dunia, tetapi mereka duduk bersama-sama dengan Nabi semata-mata kerana ilmu. Jadi mereka tak peduli sama ada Nabi tadi bagi kepada mereka harta dunia, Nabi tadi agihkan kepada mereka harta rampasan ataupun tidak. Itu mereka tak peduli. Yang penting mereka bersahabat dengan Nabi semata-mata kerana mempelajari ilmu daripada Nabi SAW. Jadi itu ialah keikhlasan dalam bersahabat dengan Nabi SAW. Jadi itulah yang perlu kita ada. Kenapa bila kita mempunyai guru dan kita tadi bersahabat dengan guru, jangan ada niat yang lain. Jangan niat untuk mendapatkan pangkat ataupun mendapatkan kemasyhuran, kan, ataupun mendapatkan harta ataupun mendapatkan kedudukan. Kerana sekiranya ada niat-niat tersebut, maka satu hari nanti dia akan kecewa kerana niatnya tidak dicapai. Tetapi sekiranya niatnya hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan kerana ingin mewarisi ilmu daripada Nabi Muhammad, maka dia akan bersabar walaupun apa saja keadaan sekalipun. Dan terakhir sekali, Sayyidina Abu Hurairah mengajarkan kepada kita bahawa salah satu nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia ialah isteri yang solehah. Maksudnya dia puji, semasa dia memuji Allah Ta'ala, dia kata Allah Ta'ala menjadikan daku, dia peringkat pekerja kepada Ibnatu Ghazwan. Anak perempuan kepada Ghazwan ni namanya ialah Busrah. Busrah bintu Ghazwan. Maksudnya pekerja kepada Busrah ni. Kemudian akhir sekali Busrah ni terima untuk berkahwin dengan Sayyidina Abu Hurairah. Jadi itu menunjukkan kepada perempuan tadi ialah seorang perempuan yang rendah diri, seorang perempuan yang tawaduk. Dia boleh menerima pekerja ni sendiri sebagai suaminya. Jadi itulah perempuan solehah. Jadi Sayyidina Abu Hurairah dia mengetahui
Nabi SAW memberitahu kepada mereka bahawa sebaik-baik harta benda dunia ialah al-mar'atu salihatu, isteri yang salihah yang membantu suaminya. Jadi sebab tu dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala kerana menjadikan Ibnatu Ghazwan tadi sebagai isterinya. Kan sebagaimana Nabi SAW, isteri-isterinya ialah orang yang amat kuat membantu baginda SAW dalam mengembangkan agamanya. Dan terakhir sekali yang dapat kita fahami, apabila seseorang tadi ingin memuji Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tadi boleh mereka cipta apa saja ayat yang berkenaan dengan dirinya dan perkara tersebut tidak dihukumkan sebagai bid'ah. Jadi itu puji-pujian Sayyidina Abu Hurairah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dapat kita fahami bagaimanakah sahabat tadi memandang kan agama Islam itu sendiri, perkara yang menghidupkan jasmani dan rohaninya, kan mendidik ahli keluarga mereka menjadi orang yang bertakwa, dan mereka amat memahami kepentingan isteri salihah dalam mereka tadi mengembangkan dakwah kepada Allah Taala. Dan seterusnya perkara yang ingin kita bincangkan ialah daripada sudut berdoa. Maknanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahawa dia tadi membaca doa kunut fi zuhri wal isya'il akhirati wa salati subhi fa yad'u lil mu'minin wa yal'anul kuffar. Maknanya Sayyidina Abu Hurairah dia membaca doa kunut. Maksudnya doa kunut yang kita biasa baca sekarang ni pada solat subuh saja. Tetapi Sayyidina Abu Hurairah membacanya pada ketika zuhur, membacanya pada solat isya' dan membacanya pada solat subuh. Maka dia berdoa kepada orang-orang beriman dan dia tadi melaknat orang-orang kafir. Maka kita maklum bahawa kan apabila berlaku musibah kepada umat Islam, kesusahan, bala bencana, wabak dan seumpamanya, maka disunatkan kita tadi membaca doa kunut tersebut pada waktu yang lain daripada waktu subuh, dan kita mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan umat Islam, memelihara umat Islam dan menghancurkan manusia-manusia yang merosakkan umat Islam. Dan seterusnya Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa amin, kan lafaz amin yang kita baca semasa tamat surah Fatihah ialah ismun min asma'illah, satu-satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pendapat daripada Sayyidina Abu Hurairah. Maksudnya ramai ulama mengatakan lafaz amin bermakna wahai Allah perkenankanlah doaku. Tapi Sayyidina Abu Hurairah berkata lafaz amin adalah salah satu nama Allah, kan sebagaimana nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan seumpamanya. Dan Sayyidina Abu Hurairah apabila dia tadi ingin menghadiri solat jemaah, dia amat mengambil berat dan dia berkata kepada imam, wahai imam, kan jangan sekali-kali kamu mendahuluiku dengan lafaz amin. Kan maksudnya dia kata tunggu sampai aku masuk, kan semayang bersama-sama dengan kamu, barulah kamu tadi membaca surah Fatihah agar aku dapat mengaminkan bacaan Fatihah kamu bersama-sama. Dari itu keadaan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang amat merendah diri. Kan maksudnya mereka tadi mengetahui bahawa doa yang paling penting ialah doa surah Fatihah tadi. Maksud kita sekarang ni disebabkan dah selalu sangat membaca, kan, dan kita menganggap bahawa Fatihah tadi sebagai rukun, maka kita terlupa bahawa Fatihah tadi ialah doa. Maksudnya apabila kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta sehingga habis tadi, itulah doa yang paling penting. Sekiranya Allah Ta'ala memberi kepada kita hidayat, maka Allah Ta'ala akan membimbing kita, memberi petunjuk dalam setiap gerak-geri hidup kita, memberi petunjuk bagaimana kita nak mendapatkan pekerjaan yang sempurna, bagaimanakah perkara yang diharamkan, kan, apakah akidah yang sebenar, bagaimanakah cara untuk mendidik ahli keluarga. Kesemua itu termasuk di bawah lafaz ihdina, mengajarkan kepada kita cara untuk khusyuk di dalam solat, kan, cara untuk berzikir mengingati Allah. Kesemua itu ialah di bawah lafaz ihdina, dan yang paling penting sekali agar moga-moga Allah Ta'ala memahamkan kepada kita Al-Quran dan hadis yang kita warisi daripada Rasulullah SAW. Jadi sahabat-sahabat mengetahui bahawa amat perlu mengaminkan doa Fatihah tadi bersama-sama imam. Maka Sayyidina Abu Hurairah setiap kali dia masuk masjid, dia kata, wahai imam, jangan sekali-kali mendahuluiku dengan lafaz amin. Tunggu sampai aku masuk bersama-sama, kemudian barulah kita mengaminkan Fatihah tadi bersama-sama. Dan disunatkan sebagaimana kita dah maklum tadi, ulama mengatakan bahawa apabila kita membaca surah Fatihah tadi, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, sebelum kita membaca lafaz amin, maka kita bacalah rabbil firli.
kan sebagaimana diriwayatkan daripada Wa'il ibn Hujr, kan Rasulullah SAW setiap kalimat Nabi membaca ghairil maghdubi alaihim, Nabi akan baca Rabbighfirli amin. Dan begitu juga diriwayatkan daripada Imam Ibrahim An-Nakhai, dia kata disunatkan apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim, kita membaca Allahumma ghfirli amin. Maksudnya sebelum kita melafazkan lafaz amin, kita doa satu doa yang paling penting ialah Allahumma ghfirli, wahai Allah Ta'ala, ampunkanlah dosaku. Kerana pengampunan dosa tadi ialah muqaddimah dan penghujung, pembuka dan penghujung kepada segala yang kurniaan yang Allah ingin berikan kepada kita. Sekiranya dosa tak diampunkan, maka ibadat lain semua tak diterima. Jadi semasa kita tadi nak mengaminkan Fatihah, kita selitkan satu doa, Allahumma ghfirli amin. Dan dari segi periwayatan hadis, kita maklum bahawa Sayyidina Abu Hurairah, dia adalah sahabat yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Maksudnya diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah sebanyak 5,374 hadis. Dan Sayyidina Abu Hurairah dia sendiri mengatakan bahawa la a'rifu ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahfadha li hadithihi minni. Aku tak tahu, dia kata, salah seorang pun daripada sahabat-sahabat Nabi yang lebih banyak menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad melebihi daripada dirinya sendiri. Dan itulah satu tuntutan ilmu ataupun fardu kifayah hanya ditanggung oleh Sayyidina Abu Hurairah, iaitu memindahkan hadis kepada generasi tabi'in. Kemudian dari segi pembacaan Al-Quran, Sayyidina Abu Hurairah berkata, Al-bait idza tuliya fihi kitabullah ittas'a bi ahlihi wa kathru khairuhu wa hadaratul malaikah wa kharajat minhu syayatin. Dia kata, mana-mana rumah apabila dibacakan ayat Al-Quran, maka rumah tadi akan menjadi luas dan akan menjadi banyak kebaikan rumah tersebut, dan malaikat akan datang dan setan-setan akan keluar daripada rumah tadi. Wal bait allazi lam yutla fihi kitabullah daqa bi ahlihi wa qalla khairuhu wa tanakkabat anhu al malaikatu wa hadarahu syayatin. Dan di sebaliknya, Sayyidina Abu Hurairah berkata, mana-mana rumah yang tidak dibaca di dalamnya Al-Quran, maka rumah tidak akan menjadi sempit. Maksud sempit dari itu akan rasa runsing, resah gelisah, duduk dalam rumah bergaduh, kan, duduk dalam rumah rasa panas, tak seronok. Wa qalla khairu, dan amat sedikit kebaikannya. Dan malaikat-malaikat akan pergi daripada rumah tersebut dan akan didatangi oleh syaitan-syaitan. Jadi perkara yang penting sekali ialah, yang nak difahami daripada apa yang dinyatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah ni ialah, hendaklah kita tadi membaca Quran dengan hati yang hadir, kan, maksudnya dengan nur yang berada di dalam hati kita, barulah Quran tadi menjadi zikrullah, kan. Apa bacaan Al-Quran tadi akan keluar daripada lidah kita dengan nur bercahaya yang akan mengurniakan cahaya kepada ahli rumah tersebut. Jadi sebab tu sahabat-sahabat tadi, mereka diarahkan oleh Allah untuk berzikir. Berzikir tidak akan mendatangkan nur di dalam hati mereka. Apabila nur dah berada di dalam hati, apabila digunakan lidah tersebut untuk membaca Quran, maka nur tidak akan keluar bersama-sama dengan bacaan Al-Quran. Dan bacaan Al-Quran berserta dengan nur daripada hati, itulah yang amat ditakuti oleh syaitan. Tetapi sekiranya kita baca Al-Quran dalam keadaan hati yang gelap, kan, maka syaitan tak akan lari, kan, bahkan syaitan mungkin akan datang lagi. Jadi itu perbezaan, kan, bacaan dengan hati yang hidup dan sebaliknya. Dan Sayyidina Abu Hurairah satu ketika dia berkata, Man qara'a Yasin marratan faka'annama qara'a al-Quran 10 marrat. Siapa yang baca surah Yasin sekali saja, maka seolah-olah dia tadi mengkhatamkan Al-Quran 10 kali. Dan Abu Sa'id Al-Khudri pula meriwayatkan, sesiapa yang membaca Yasin sekali, seolah-olah dia mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Jadi Sayyidina Abu Hurairah berkata kepada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, engkau riwayatkanlah sebagaimana yang kamu dengar, dan aku akan meriwayatkan sebagaimana yang aku dengar. Maksudnya perbezaan amat jelas. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan seperti khatam Al-Quran 10 kali. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri berkata seperti khatam Quran 2 kali. Jadi sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak bergaduh, kan, sesama sendiri, dan mereka tidak mendustakan seseorang dengan seseorang lain. Dia tetap berkata, kamu dengar daripada Rasulullah, betul. Aku dengar daripada Rasulullah pun betul. Cuma kita hari ini, kitalah yang nak membezakan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan hatinya berada di martabat keimanan. Maka
diberikan ganjaran dengan 2 kali khatam Al-Quran. Adapun orang yang membaca surah Yasin dengan hati yang sampai kepada martabat ihsan, maka akan diberikan ganjaran seperti mana 10 kali mengkhatamkan Al-Quran. Maksudnya bacaan sama. Maksudnya 2 orang membaca surah Yasin, tetapi seorang tadi membaca Yasin dalam keadaan yang lebih tinggi, membaca dalam keadaan menyaksikan Allah, melihat kepada Allah, maka lebih tinggi kurniaannya daripada orang yang membaca dalam keadaan yang tidak sempurna, belum sampai kepada darjat orang yang mencapai martabat ihsan. Jadi itu perbezaannya lah. Jadi sebab itu kepentingan kan manusia tadi berusaha agar dikurniakan dengan ihsan. Dan kita bincang daripada sudut zuhudnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah dia berkata, wahai manusia, dia kata, kadzabtum tu'ammiluna ma la tablun. Dia kata, ma sadaqtum anfusakum. Kamu wahai manusia, kamu tadi mendustakan diri kamu sendiri. Kamu tadi bercita-cita perkara yang kamu tak dapat capai pun. Wa tajma'una ma la ta'kulun. Dan kamu himpunkan harta sebanyak-banyaknya yang kamu pun tak sempat nak makannya. Wa tabnuna ma la taskunun. Dan kamu membina rumah, beli rumah sebagainya, ma la taskunun, yang kamu tak sempat nak tinggal pun dalam rumah tadi. Walil kharabi tabnun. Kamu hanya bina rumah agar satu hari rumah nanti binasa. Walil mauti taliduna. Dan bagi kematian kamu melahirkan. Maksudnya Imam Sayyidina Abu Hurairah dia nak mengajar kepada kita, jangan kita jadikan dunia ni sebagai tujuan semata-mata. Hendaklah kita mengetahui tujuan hidup kita ialah akhirat. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah dia juga berkata, nahnu la nas'alu ahadan syai'an faman a'tana syai'an qabilna. Dia kata, aku tidak akan meminta daripada seseorang sesuatu apa pun. Sesiapa yang memberikan kepada kami sesuatu, kami menerimanya. Jadi itu adab mereka, tidak meminta daripada manusia. Bahkan mereka tadi sentiasa mengikat hati mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa yang sama, ini satu adab juga. Faman a'tana syai'an. Siapa yang memberikan kepada kami sesuatu, adab ni ialah jangan kita menolak. Bahkan qabilnahu, kami terimanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka memandang pemberi dan yang tidak memberi ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu ketika Sayyidina Abu Hurairah melintas di tepi sekumpulan manusia yang mereka tadi sedang memakan kambing yang dipanggang. Lalu mereka menjemput Sayyidina Abu Hurairah untuk makan bersama-sama mereka. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah dia enggan. Dia kata, aku berasa amat sedih, dia kata, kerana Rasulullah SAW meninggal dunia. Padahal Rasulullah tidak pernah kenyang ataupun tidak kenyang perut baginda SAW dengan roti yang paling murah pada zaman tersebut dan diistilahkan sebagai khubzus syair. Jadi kerana mengenangkan Nabi Muhammad SAW kan hidup dalam kesusahan, kan tidak kenyang dengan makanan, maka apabila diajak makan makanan yang lazat, yang sedap, Sayyidina Abu Hurairah dia tadi dia kata, aku minta maaf sebab aku tak dapat nak berseronok makan bersama-sama kamu kerana mengenangkan Nabi SAW yang meninggal dunia dalam keadaan berlapar. Dan seterusnya kita bincangkan sudut rendah dirinya Sayyidina Abu Hurairah. Kan Sayyidina Abu Hurairah berkata, al-yawma mata rabbani hadhihi al-ummah wa la'alla Allah an yaj'ala fi ibn Abbas mithlahu khalafan. Maknanya meninggal dunia pada hari tersebut Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu. Maksudnya salah seorang daripada ulama sahabat yang agung, Zaid ibn Sabit meninggal. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah dia kata, meninggal dunia pada hari ini manusia yang amat tinggi ilmunya, iaitu Zaid bin Sabit. Jadi Sayyidina Abu Hurairah doa, dia kata, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, jadikanlah Abdullah ibn Abbas sebagai pengganti kepada Zaid ibn Sabit. Jadi kita dapat lihat sahabat radhiyallahu anhu, mereka tiada hasad dengki. Mereka tak ada kata, aku yang sepatutnya jadi pengganti, aku sepatutnya yang lebih hebat. Kan? Kenapa pula orang lain tadi nak lebih tinggi daripada aku? Kesemua keadaan tersebut tiada pada sahabat. Bahkan mereka tadi mengiktiraf sahabat-sahabat yang lain. Maka sebab itulah dia berkatakan, Ibnu Abbas lah manusia yang paling layak sekali untuk menggantikan Zaid bin Sabit apabila dia telah meninggal dunia. Dan daripada sudut berjihad, berperang di jalan Allah, Sayyidina Abu Hurairah dia berkata, "Idza aradtal jihad fala tas'alin nas." Kira kamu ingin berjihad, kamu jangan tanya manusia. Ini satu lagi perkara yang amat penting. Kan maksudnya sekiranya kita nak belajar, maksudnya sekiranya kita tadi nak pergi beribadat,
sekiranya kita tadi nak beruzlah, kita jangan tanya manusia. Sekiranya kita tadi nak mendekatkan diri kepada Allah, kalau kita tanya manusia, manusia akan halang. Manusia akan kata tak payah, atau buat apa tu buang masa, betul ke kan, itu tak ada faedah kamu beruzlah, kamu beribadat tadi, itu semua buang masa. Jadi tu yang nak dielakkan. Suatu Sayyidina Abu Hurairah kata, kalau kamu nak pergi berperang, kamu pergi sajalah. Jangan kamu tanya manusia, kerana manusia akan menghalang kita daripada berbuat kebaikan kerana tidak memahami tuntutan mengamalkan ataupun tuntutan. Maksudnya Rasulullah SAW, Rasulullah baginda sendiri meninggalkan rumahnya, duduk di dalam Gua Hira selama beberapa bulan. Jadi sekiranya kita tanya orang, kan, perlu tak saya nak beruzlah, perlu ke saya nak beribadat, sememangnya orang akan kata tak, jangan kan, ataupun jangan buat perkara tersebut. Dan Sayyidina Abu Hurairah dia berkata juga bahawa tidak pernah aku melihat seorang pun yang lebih banyak mesyuaratnya dengan sahabat-sahabatnya melebihi Rasulullah SAW. Dan itu dia nak mengajarkan kepada kita bahawa merendah diri, kan, macam mana Nabi SAW merendah diri berbincang bersama sahabat-sahabatnya. Dan daripada sudut pengajaran, bagaimanakah Sayyidina Abu Hurairah tadi mengajarkan agama Islam. Satu ketika Sayyidina Abu Hurairah masuk ke dalam pasar. Lalu dia melihat ramai orang di pasar. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah dia menjerit. Dia kata, "Arakum hahuna wa mirathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yuqsamu fil masjid." Sayyidina Abu Hurairah berkata, "Hai manusia, kenapa kamu duduk beramai-ramai di dalam pasar ni? Padahal harta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagikan di masjid ni." Jadi apabila orang pasar tadi dengar harta ni tengah dibahagi-bagikan di masjid, fazahabu wa ansarafu, mereka pun pergi ke dalam masjid, kemudian mereka patah balik semula. Mereka berkata, ma ra'ayna syai'an yuqsam, kami tak nampak ada apa-apa harta pun dibagikan dalam masjid, cuma kami nampak dekat sana ada halaqah, orang berzikir, mempelajari Al-Quran, memahami makna Al-Quran, itu saja yang kami dapat tengok dalam masjid. Qala, maka berkata Sayyidina Abu Hurairah, fadzalikum mirathu nabiyikum, itulah harta warisan Nabi kamu, Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya nak mengajar kepada kita bahawa sekiranya kita tadi ingin mewarisi sesuatu daripada Nabi SAW, maka kita carilah ilmu. Dan ilmu yang kita maksudkan tadi itu, yang sebagaimana telah direngkaskan oleh ulama tadi, ialah 3. Tauhid, fiqh dan tasawuf. Sekiranya kita dapat ketiga-tiga ilmu tersebut, maka kita mewarisi sedikit daripada ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi sekarang kita bincang beberapa ungkapan nasihat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu ketika Sayyidina Abu Hurairah dia mendengar ada satu orang tu dia berkata, inna zalim la yadurru illa nafsah. Sesungguhnya orang zalim tadi tidak memudaratkan melainkan dirinya sendiri. Satu kenyataan, orang zalim hanya memudaratkan dirinya sendiri. Faqala Abu Hurairah, maka Sayyidina Abu Hurairah berkata, tidak sekali-kali. Hatta al-hubara latamutu fi waqriha huzalan li zulmi zalim. Dia kata, kamu salah faham, dia kata. Orang zalim bukan saja menzalimi dirinya, bahkan kezalimannya akan memudaratkan alam sekeliling. Jadi Sayyidina Abu Hurairah berkata, sehingga al-hubara, satu jenis burung yang membuat sarang di tanah, dari burung tu akan mati di dalam sarangnya sendiri kerana kurus disebabkan oleh kezaliman manusia. Dari sekarang ni kita faham, sekiranya tanaman keliling kita tadi tidak tumbuh dengan baik, kan, sekiranya hasil bumi tidak keluar dengan baik, kan, sekiranya binatang-binatang ternakan sakit, kan, sekiranya binatang-binatang ternakan tidak gemuk dan seumpamanya, dan hujan tidak turun dan kemarau seumpamanya, maka kita kena ketahui itulah kesan daripada kezaliman manusia, kesan daripada dosa, kurangnya manusia tadi beristighfar. Dan itu salah faham sekiranya kita menganggap orang zalim hanya menzalimi diri ini sendiri. Tidak, kan, bahkan orang zalim menzalimi diri ini dan menyusahkan juga manusia-manusia yang lain. Dan satu ketika Sayyidina Abu Hurairah dia tadi berkata, tiada satu penyakit yang lebih daku sukai daripada demam. Kerana dia kata demam tadi apabila panas tadi dia akan pergi kepada semua sendi-sendi dan semua sendi-sendi akan sakit, dia kata. Maka akan menyebabkan Allah SWT memberikan setiap sendi-sendi yang sakit tersebut pahala. Maksudnya Abu Hurairah dia memahami kan, semakin kuat kesakitan yang ditanggung oleh badan seseorang, maka semakin banyaklah pahala yang dikurniakan oleh Allah SWT.
Dan sebagai penutupnya kita bincangkan apabila Sayyidina Abu Hurairah tadi sudah sakit dan dia tadi ingin meninggal dunia, maka dilihat Sayyidina Abu Hurairah sedang menangis. Maka orang tanya, wahai Sayyidina Abu Hurairah, apakah yang menyebabkan kamu menangis? Dia kata, sesungguhnya aku tidak menangis kerana nak meninggalkan dunia kamu ni, tak, dia kata. Tetapi aku menangis kerana perjalanan masih jauh lagi. Ada alam kubur, ada pada mahsyar akhirat. Dan dia kata, amat sedikit bekalan yang aku bawa. Dan aku sekarang dah berada di hujung jalan, dia kata. Dan aku tak tahu sama ada aku akan pergi ke syurga atau akan pergi ke neraka. Jadi itulah perkara yang menyebabkan Sayyidina Abu Hurairah menangis semasa dia tadi ingin meninggal dunia. Dan begitulah kita melihat perkara yang amat penting yang ditekankan oleh ulama-ulama apabila dia mengajar kepada kita, jangan sekali-kali bergantung kepada amalan. Maksud Sayyidina Abu Hurairah kan yang setiap malam tadi beristighfar kan 11,000 kali, 12,000 kali dengan semai sunatnya, dengan meriwayatkan beribu hadis kepada kita pada hari ini, dia tetap berkata, aku tak tahu sama ada aku akan masuk syurga ataupun akan masuk neraka. Jadi mereka tidak bergantung kepada amalan, bahkan semata-mata mengharapkan pengampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Abu Hurairah dia berkata, sekiranya aku orang yang baik, maksudnya sekiranya aku dah mati nanti dan kamu mengusung jenazahku, sekiranya aku orang yang baik, kamu akan membawa daku kepada Tuhanku. Tetapi sekiranya aku tadi adalah orang yang membuat maksiat, maka kamu tadi campakkanlah daku segera. Maksudnya kamu tanamlah daku segera, kerana kamu hanya membuangkan benda yang tak baik daripada bahu-bahu kamu. Maksudnya itu dia punya, macam mana dia tadi menghina diri ini sendiri. Dia tidak pernah mengatakan daku orang mulia, daku ialah sahabat Nabi, daku ialah ahli syurga. Bahkan dia tetap berkata, aku mungkin masuk syurga dan mungkin masuk neraka. Dan akhir sekali Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun 57 Hijrah, yang umurnya pada ketika itu ialah 78 tahun. Dan Sayyidina Abu Hurairah berpesan kepada orang yang nak mengebumikannya agar mengebumikannya dengan mengkafankannya dengan 3 helai kain kafan. Dan itu adalah perkara yang sunat sebagaimana dan yang ulama-ulama nyatakan di dalam buku-buku fiqh mereka. Dan yang menjadi imam kepada jenazah Sayyidina Abu Hurairah ialah Al-Walid ibn Utbah, maksudnya gubernur yang menjaga Madinah pada ketika tersebut. Dan disolatkan jenazahnya setelah solat asar. Dan dia tadi meninggal dunia di rumahnya, di Aqib. Maksudnya di luar sikit, di pinggir sikit daripada Madinah tadi. Kemudian apabila dia tadi dah meninggal dunia, dibawa jenazah dia ke Madinah dan dikebumikan di Baqi' bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan sebagai penutupnya, apabila telah meninggal Sayyidina Abu Hurairah, maka Al-Walid ibn Utbah, gubernur Madinah pada ketika itu, dia menulis kepada Muawiyah. Maksud Sayyidina Muawiyah pada ketika itu ialah khalifah umat Islam, memberitahu bahawa Sayyidina Abu Hurairah telah wafat. Jadi Sayyidina Muawiyah berkata, dia tulis balik kepada gubernur Madinah tadi, lihat kepada pewaris-pewarisnya, cari pewaris-pewaris Sayyidina Abu Hurairah, fa'ahsin ilaihim, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berikan kepada mereka bantuan sebanyak 10,000 dirham, dan dalam jaga mereka baik-baiknya dan jaga segala makan minum mereka. Kerana dia berkata, Sayyidina Abu Hurairah kana mimman nasara Uthman wa kana ma'ahu fid dar. Kerana sesungguhnya Sayyidina Abu Hurairah, dia adalah salah seorang manusia yang bersama-sama bersama-sama dengan Sayyidina Uthman semasa Sayyidina Uthman tadi ingin dibunuh dan dibunuh oleh pemberontak di zamannya. Dan Sayyidina Abu Hurairah berada dengan Sayyidina Uthman di dalam rumah tersebut, sehinggalah akhir sekali Sayyidina Uthman mati syahid. Jadi itulah perjuangan sahabat-sahabat kan radhiyallahu anhum. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memelihara. Dan dari kita dapat sebab apabila Sayyidina Abu Hurairah tadi memelihara sahabat-sahabat Nabi yang agung, membantu mempertahankan Sayyidina Uthman, maka Allah Subhanahu wa taala memelihara zuriatnya. Jadi sebagaimana Nabi nyatakan, ihfazillah yahfazka. Sekiranya kamu tadi memelihara kekasih-kekasih Allah, nescaya Allah Taala akan memelihara kamu dan akan memelihara zuriat kamu. Jadi sampai di situ tamatlah beberapa riwayat hidup yang dapat kita ambil daripada sahabat yang agung, yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis itu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Moga-moga daripada sudut-sudut fardu ain, fardu kifayah,
hablum minallah dan hablum minan nas ni dapat kita jadikan panduan dalam kita beribadat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jadi segala yang baik daripada Allah, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.